Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus minggu depan di mana seperti biasa kita akan membincangkan isu-isu yang dijangka mendominasi berita sepanjang minggu hadapan dan malangnya tatkala kita mungkin menyambut cuti dan rehat sempena permulaan tahun baru dan juga hujung tahun 2023. Itu bukan hakikatnya untuk penduduk di 4 negeri, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor, kerana banjir sedang serius sekarang di kawasan-kawasan mereka dan itu dijangka akan terus mendominasi berita sepanjang minggu hadapan dan minggu-minggu seterusnya kerana peralihan monsun timur laut dijangka berlangsung selewat-lewatnya sehingga Mac tahun depan. Itu yang kita akan fokuskan dalam episod kali ini. Sementara itu, beberapa laporan terkini berkenaan dengan fenomena banjir yang melanda 4 negeri. Tidak ada fasiliti KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia yang terjejas akibat banjir. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, isu yang berbangkit hanyalah akses kepada fasiliti ini terputus akibat air bah di jalan-jalan utama. Justru pihaknya memberi tumpuan kepada menyediakan pacuan 4 roda untuk menyampaikan perkhidmatan perubatan. Antara mereka, tapi juga fasiliti-fasiliti kami. Dan saya terus terang sebutkan, fasiliti-fasiliti kami tidak ada yang terjejas sebenarnya. Terjejas dari sudut tak dapat diakses kerana laluan terputus sebab air. Jadi mereka beroperasi di klinik-klinik biasa, doktor, dan di sini sikit memberikan kelegaan kerana tidak ada penyelenggaraan ataupun pembaikan yang perlu. Dan di situ saya ingat atas permintaan itu saya kata sangat mustahak untuk saya segerakan 4x4 ini dan juga 5 tonner truck dan sebagainya itu, ya. Ada lagi, doktor. Kita mobilisasikan aset-aset kenderaan orang kuasa ini. Dan sementara itu, Dr. Zul turut memaklumkan hanya 15 kes positif COVID-19 disahkan di semua pusat pemindahan sementara yang dibuka di Kelantan. Jelasnya, semua individu yang dijangkiti telah pun sembuh dan penularan COVID-19 di Kelantan adalah terkawal. Seterusnya dijangka akan mereda pada bulan berikutnya. Jumlahnya itu sangat terkawal, ya. Bukan saya nak kita bermudah mudah, tapi kita perlu berjaga-jaga, khasnya kumpulan rentan, ya. Saya kata, jumlah tu tak banyak lah sekarang. Tidak, sebenarnya hampir kita boleh kata terkawal. Dan yang pentingnya itu kita ukur dengan beban kita punya ICU, beban katil, semua ini ada sangat terkawal. Jadi 15 itu tidak menjejaskan. Harap-harapnya tidak. Harap-harapnya kalau mengikut kata prediksi kami memang bulan 1 ni jadi lebih dapat plateau dia. Keluknya itu akan jadi keluknya akan dilandaikan, insya-Allah. Dr. Zulkifli berkata kes yang direkodkan adalah di Pasir Mas dan Tanah Merah. Hanya 1 kes melibatkan jangkitan COVID-19 kategori 4 yang memerlukan rawatan dan selebihnya merupakan jangkitan tidak bergejala dan bergejala ringan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa tinjauan banjir di PPS SMK Baruh Pial di Pasir Mas pada Sabtu. Baik, apa yang kita boleh jangkakan sekarang ini bergerak ke hadapan? Saya mahu bersama dengan Dr. Kamarul Azhari Razak, Pengarah Pusat Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Universiti Teknologi Malaysia atau UTM. Dr. Kamarul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Luqman. Baik, Doktor, kita melihat notifikasi oleh Met Malaysia sebelum ini, Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga kira-kira sama setiap tahun, iaitu musim banjir, musim hujan ini, monsun timur laut berlangsung kira-kira dari November hingga Mac tahun depan. Dan itu juga hakikatnya pada tahun ini. Jadi sekarang ini bermakna kita berada kira-kira di fasa pertengahan menuju ke bulan Januari 2024, 3 bulan lagi untuk berakhir musim ini. Jadi apa yang berlaku sekarang, Doktor? Baik, Luqman, terima kasih pihak Astro atas jemputan dan saya percaya ini antara fokus minggu hadapan yang penting untuk diangkat. Melihat kepada trend semasa dalam konteks senario terburuk, extreme cases beberapa hari lepas, beberapa gelombang lepas, kita lihat hampir mencecah 30,000 mangsa yang berpindah melibatkan 5-6 negeri. Dan dikala kita berbicara, kita melihat penurunan hampir 1/3 daripada mereka yang berpindah telah pulang ke rumah dan sebahagian besar daripada kawasan-kawasan telah mula surut dan mangsa-mangsa dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Ini kita mengambil kira bahawa
dalam tempoh monsun timur laut ini dijangka terdapat 4 hingga 6 episod luruan monsun yang saya percaya telah disebar luaskan oleh pihak meteorologi Malaysia, dan kita juga melihat pelbagai tindakan-tindakan bersepadu yang diambil oleh pihak kerajaan dan responden setempat untuk memastikan keselamatan mangsa-mangsa. Tetapi dikala kita berbicara ini untuk ramalan mendatang dalam erti kata dalam tempoh monsun timur laut, dan beberapa data-data awal yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, pihak kerajaan telah meramal beberapa kawasan-kawasan yang dijangka mengalami sedikit peningkatan taburan hujan melebihi purata. Jadi kawasan-kawasan yang dimaksudkan ini mewakili beberapa lokasi-lokasi di negeri Sarawak, dan pantai timur kita melihat negeri-negeri di pantai timur akan mengalami bacaan purata taburan hujan. Dalam erti kata kita melihat bahawa terdapat penurunan kadar situasi terburuk tersebut dan memberi ruang kepada mangsa-mangsa untuk pulang ke rumah dan menjalankan aktiviti-aktiviti pemulihan. Dan di sinilah juga peranan penting kepada masyarakat dan juga NGO-NGO di luar untuk membantu pihak kerajaan dalam memastikan fasa pemulihan ini lebih berdaya tahan dikala mereka bersiap-siaga menghadapi gelombang mendatang, gelombang susulan dalam tempoh MTL ini. So Luqman, kita lihat dalam senario terburuk beberapa hari dan minggu yang lepas, kita melihat hampir 40% kawasan hotspot yang telah disebar luas oleh pihak kerajaan mewakili merangkumi kawasan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor ini sebenarnya telah diramal lebih awal oleh pihak kerajaan dan disebar luaskan maklumat-maklumat kawasan hotspot banjir ini. Dan daripada 5,648 kita teliti juga bahawa kawasan-kawasan yang masih difikirkan ataupun diramal berpotensi untuk berlaku banjir masih ada, dan di kawasan negeri Sarawak juga mencatat hampir 20% kawasan negerinya ataupun kawasan hotspot banjir dijangka perlu bersedia, termasuk kawasan Kuching, Samarahan, Sirah Aman dan juga kawasan Bentong. Ini sedikit ramalan bagaimana kita terjemahkan beberapa data-data awal, ramalan-ramalan yang berdasarkan kepada model tinjauan iklim terpilih yang dibuat oleh Pusat Iklim Nasional. Cuma di sini kita perlu amati bahawa tempoh peralihan gelombang ini juga jangan difikir mudah, diambil mudah, kerana banyak juga kejadian-kejadian bencana geologi tanah runtuh ataupun runtuhan cerun yang kalau kita lihat pada MTL lepas juga berlaku dikala tempoh peralihan gelombang antara satu episod kepada episod yang lain antara episod luruan monsun. Jadi Luqman, kita mohon pihak masyarakat di luar yang mungkin dikala bercuti sekolah ini membuat perancangan ataupun perjalanan dari satu ke kawasan yang mungkin melalui kawasan-kawasan berisiko cerun dan tanah runtuh ini juga perlu diambil kira. Bukan hanya semata-mata yang kita perlu khawatir, tetapi juga masalah tanah runtuh, terutama membabitkan kawasan tanah tinggi, kawasan bercerun, kawasan yang berpotensi ataupun mempunyai hotspot tanah runtuh seperti yang diwar-warkan oleh pihak Jabatan Meteorologi, Jabatan Mineral dan Geosains. Itu sedikit Luqman ramalan dan mungkin sedikit amaran berasaskan kepada beberapa data-data awal yang dikeluarkan oleh pihak Met Malaysia. Ya, Doktor, mengapa Doktor sebut sudah tadi pelbagai ramalan yang kita boleh lakukan sejak berbulan lepas dan juga tahun-tahun sebelum ini. Jadi mengapa kita masih lagi berdepan dengan darjah keseriusan banjir yang sama atau semakin memburuk
walaupun sudah kita dapat ramalan lama sebelum ia tiba? Baik, amat penting untuk dikupas dalam konteks masa yang suntuk ini. Mungkin saya sentuh dua perkara. Yang pertama, di sebalik ramalan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan, kita juga melihat banyak tindakan-tindakan yang seharusnya diterjemahkan daripada ramalan dan amaran itu kepada tindakan yang lebih bersasar. Jadi di sebalik kita mempertikatkan kesiapsiagaan, masih juga direkodkan kadar kematian akibat banjir, babitkan beberapa lokasi-lokasi hotspot yang telah dinyatakan lebih awal tadi. Di sini yang mungkin pandangan awal saya melihat ada sebahagian besar komuniti-komuniti rentan yang menetap ataupun yang tinggal di kawasan-kawasan berisiko mengambil mudah beberapa amaran-amaran ataupun ramalan yang dikeluarkan. Dan sedikit sebanyak ini kita boleh melihat sebahagian besar komuniti yang terjejas ataupun terlibat ini perlu juga dibantu oleh pihak kerajaan kerana mereka tidak berpindah lebih awal. Jadi dan tempoh pemindahan juga turut melibatkan kawasan-kawasan sukar, turut melibatkan kawasan-kawasan yang membabitkan kawasan ataupun akses yang mungkin memberi sedikit kesukaran kepada pihak responder. Dan ini antara pembelajaran terpenting yang di mana kita melihat di sebalik usaha pihak kerajaan masih ada komuniti-komuniti yang mungkin tidak menjangka bahawa kadar taburan hujan yang biasa itu juga boleh menyebabkan banjir, dan tempoh banjir itu berlaku dalam masa yang singkat dan di luar kebiasaan, termasuklah berlaku di waktu malam dan membabitkan golongan-golongan rentan, warga emas, kanak-kanak dan juga mungkin orang kurang upaya yang tinggal menetap bersama di rumah. Jadi perkara yang kedua yang kita lihat, sebahagian juga besar kes-kes yang direkodkan turut membabitkan kawasan-kawasan baru. Ini turut dilibat samakan dengan kadar pemandaran ataupun kadar pertumbuhan urbanisasi, membabitkan banyak kawasan kediaman baru, perindustrian baru yang dibuka, dan juga kawasan-kawasan pertanian yang dahulunya digunakan untuk tujuan pertanian, termasuklah peternakan di kawasan tersebut, tetapi telah dijadikan kawasan kediaman, kawasan perumahan. Jadi dengan sistem pemandaran yang mungkin masih belum lengkap sepenuhnya, juga menyebabkan mencetuskan banjir-banjir ini membabitkan kawasan-kawasan baru yang mungkin di luar daripada kawasan hotspot yang telah disebar luaskan oleh pihak kerajaan. So dua perkara ni, Luqman, yang saya percaya yang perlu diperkemaskan, perlu diambil cakna oleh komuniti-komuniti rentan, komuniti-komuniti yang tinggal menetap di kawasan-kawasan berisiko, termasuklah mereka yang mungkin pulang ke kampung halaman, mereka yang membuat perjalanan melalui kawasan-kawasan yang dikata ataupun dikategorikan sebagai berisiko ini. Luqman. Baik. Doktor, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini Baik. dengan fokus minggu depan. Kembali dalam fokus minggu depan dan kita akan terus membincangkan bencana banjir dan apa yang kita boleh jangka minggu hadapan, khasnya di 4 negeri yang masih teruk terjejas, iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Saya mahu bersama dengan Dr. Kamarul Azhari Razak, Pengarah Pusat Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Universiti Teknologi Malaysia UTM. Doktor, banyak yang kita bincangkan dalam segmen pertama tadi, tapi segmen kedua ni saya mau fokus kepada apa seterusnya. Seperti yang kita lihat sekarang ini, peralihan banjir ini sudah pun bergerak ke arah selatan, khasnya negeri Johor. Sebelum ini ia lebih tertumpu kepada utara, di pantai timur ke atas ke utara, tetapi ia dijangka akan bergerak ke selatan. Jadi, adakah kita boleh meramal secara kasar sekurang-kurangnya darjah keseriusan banjir yang kita akan saksikan di negeri-negeri selatan seperti Johor berbanding dengan Kelantan, mengambil kira beberapa faktor termasuk cuaca itu sendiri, fenomena itu sendiri, dan juga infrastruktur yang ada di negeri-negeri berbeza, Doktor? Baik, Luqman, terima kasih. Dan saya percaya ini perlu juga diambil kira dan perhatian
penting, terutamanya kawasan-kawasan yang telah diramalkan akan menghadapi taburan hujan yang mungkin sedikit luar daripada kebiasaan. Dan dikala kita memperkatakan negeri Johor direkodkan terdapat hampir 745 kawasan hotspot membabitkan hampir 13% daripada keseluruhan hotspot banjir yang ada di Malaysia, dan 13% ini yang perlu diambil perhatian dan komuniti-komuniti mungkin dalam konteks kawasan-kawasan perindustrian yang mungkin juga dikenal pasti berdekatan ataupun berhampiran dengan kawasan-kawasan hotspot ini juga perlu diambil kira. Dan berbalik kepada soalan yang telah diutarakan sebentar tadi, kita melihat bahawa saban tahun taburan hujan ataupun ramalan banjir dan amaran yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan amat baik dari konteks teknologi yang digunakan pakai, pemodelan dan juga sistem komunikasi risiko setempat. Tetapi kita amati antara ruang yang perlu diperkemaskan ataupun yang perlu diberi perhatian adalah bagaimana kawasan-kawasan yang diramalkan berlaku banjir ini perlu menghadapi senario berganda. Senario berganda bermaksud di sini berlaku hujan yang lebat berterusan beberapa jam, beberapa hari, yang pada masa yang sama berlaku juga fenomena air pasang besar. Ini yang kita amat khawatir, dan dikala kita menghadapi hujan yang lebat dan juga kenaikan paras air laut ataupun fenomena pasang, terdapat juga berlaku apa yang kita rujuk sebagai tempias daripada taufan. Ini tiga senario berangkai yang kita amati berlaku seperti mana pada tragedi Disember 2021 yang telah diramal lebih awal, tetapi ia berlaku secara serentak dan satu persatu berlaku dalam tempoh yang sama. Ini yang kita khawatir, Luqman. Dikala kita menghadapi monsun timur laut, terdapat juga ramalan dan juga amaran yang dikeluarkan dan tempias taufan yang mungkin membawa hujan ataupun air yang mungkin banyak pada tempoh masa yang singkat, membabitkan kawasan-kawasan hutan simpan, kawasan-kawasan yang mungkin boleh mencetuskan bahaya baru muncul. Ini senario terburuk yang perlu kita ambil kira memandangkan dalam tempoh monsun timur laut dan tempoh peralihan tersebut telah diramalkan beberapa lokasi-lokasi terutamanya yang telah dikategorikan sebagai kawasan hotspot banjir. Dan selain daripada banjir, kita juga amati kawasan-kawasan ini juga berisiko kepada berlakunya bencana geologi tanah runtuh, kegagalan cerun ataupun runtuhan-runtuhan batu. Ini juga fenomena yang acap kali diangkat oleh Jabatan Mineral dan Geosains dan juga ahli-ahli profesional geologi agar kejadian ataupun bencana yang berlaku di ketika monsun timur laut bukan hanya semata-mata banjir tetapi juga tanah runtuh yang berupaya meragut nyawa yang tinggi membabitkan kawasan yang kecil. Ini Luqman senario yang mungkin saya boleh kongsikan di sini. Baik. Doktor, akhir sekali, bagaimana cara untuk kita boleh siap siaga dengan lebih baik untuk sekurang-kurangnya mengurangkan impak banjir ini fasa seterusnya di kawasan-kawasan lain supaya penyudahnya ataupun impaknya tidak seserius seperti kita saksikan mungkin sejak sebulan yang lepas di negeri-negeri seperti Kelantan? Baik, Luqman, tiga perkara. Yang pertama, ini fasa penting, fasa peralihan daripada satu gelombang ataupun episod luruan monsun kepada gelombang selanjutnya. So tempoh bertenang ini seharusnya dimanfaatkan oleh agensi kerajaan dan juga badan-badan bukan kerajaan untuk membantu masyarakat komuniti rentan ini untuk membuat pembersihan, memastikan kawasan-kawasan perumahan ataupun keperluan-keperluan mendesak membabitkan kesihatan awam dan juga keperluan harian dan juga kelangsungan kehidupan ini dibantu. Selain daripada bantuan-bantuan kerajaan, saya percaya banyak NGO-NGO yang menyalurkan bantuan ini, dan penyaluran ini juga perlu dibuat secara bersepadu, dan ini juga
mungkin saya boleh angkatkan sedikit inisiatif oleh pihak Agensi Pengurusan Bencana Negara menerusi Rakan Narma. Mereka telah membangunkan sistem yang di mana sistem ini juga boleh dimanfaatkan oleh NGO-NGO setempat untuk memastikan penyaluran bantuan ini lebih bersasar, tidak hanya membabitkan satu kawasan ataupun ada kawasan-kawasan yang terlepas pandang. So ini satu inisiatif yang penting, memanfaatkan teknologi yang ada untuk memastikan fasa pemulihan ini lebih baik, lebih bersepadu dan juga lebih berdaya tahan. Itu yang pertama. Yang kedua, secara ringkas, penilaian-penilaian impact harus juga dilakukan, dijalankan secara bersepadu. Bukan hanya semata-mata dijalankan oleh pihak kerajaan menerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Jawatankuasa Pengurusan Bencana daerah, tetapi juga boleh memanfaatkan para penyelidik, ahli-ahli akademia yang mungkin di sinilah ruang untuk mereka memastikan beberapa data-data awal ataupun dapatan lapangan ini dimanfaatkan agar sebarang bentuk bantuan ataupun penyaluran bantuan perkhidmatan pasca bencana ini lebih bersasar, berasaskan kepada data dan juga maklumat lapangan sebenar yang berlaku. Jadi penilaian impak selepas bencana ini adalah fasa penting ataupun pilar ataupun elemen yang kritikal dalam memastikan kawasan-kawasan ini dipulihkan dengan segera, masyarakat dan komuniti ini diangkat tahap kesiapsiagaan dari masa ke semasa. Dan ketiga yang terakhir daripada saya, kita bakal juga menghadapi gelombang panas. Maksud saya selepas sahaja monsun ini telah diramalkan oleh pihak Malaysia, Met Malaysia ketika selepas monsun bulan 4 ke atas. Jadi ini juga ruang untuk memastikan sistem pemandaran, sistem pembangunan setempat itu boleh direjuvenasikan agar kita boleh menyerap tekanan, bukan hanya banjir tanah runtuh ketika musim tengkujuh, tetapi juga ketika musim panas nanti, ketika musim peralihan. Luqman. Baik. Baik, itu saja untuk fokus minggu depan hari ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam hormat.